Selain daripada itu, antara perkara yang paling banyak sekali yang akan kita lakukan di tanah suci Mekah adalah melakukan solat-solat sunat. Ya, antaranya ialah solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyatan, ba'diyatan, solat sunat taubat, hajat, istighfar, tahajud, duha, tawaf, dan solat-solat sunat yang lainnya. Dan sekali lalu saya ada tulis itu, mudahnya niat solat sunat ialah sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid ke taubat ke hajat ke 2 atau 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mudah. Kalau boleh dalam bahasa Arab, kita niat dalam bahasa Arab. Kalau tak boleh niat dalam bahasa Arab, kita niat dalam bahasa Melayu. Kalau kita niat dalam bahasa Arab, sekalipun kita tak faham maka makna dia pun tak boleh. Kan musalli sunnatan sunnati ke rakaat ini ke rakaat ini ke kita kurang pasti. Ya, jadi adalah lebih baik kita niat di dalam bahasa Melayu yang mana makna dia kita faham dan sesungguhnya kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu maha mengetahui dalam apa bahasa sekalipun kita bercakap walaupun bahasa isyarat. Semoga selain daripada itu banyak orang tak faham bahawa di tanah haram, iaitu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi di Madinah, selepas solat waktu imam akan buat solat sunat jenazah. Solat sunat jenazah ni pun banyak orang tak faham sebenarnya. Jadi saya cuba tunjukkan sekali lalu kepada anda semua bahawa niat solat sunat jenazah adalah semudah sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Selepas takbir yang pertama itu, untuk pahaman anda sekali lalu kita baca Fatihah. Dan takbir yang kedua Allahu Akbar, kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian pada takbir yang ketiga, sekiranya jemaah sekiranya jenazah itu jenazah lelaki, kita baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Sekiranya jenazah itu perempuan, kita baca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sekiranya kita tak tahu apa Arab bercakap sama ada jenazah kanak-kanak atau lelaki itu perempuan, kita jamakkan kita punya bacaan dengan baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Dan selepas takbir yang keempat, kita akan baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa firlana wa la. Kemudian kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cara solat jenazah ni saya tengok dalam buku ada banyak cara. Ada bacaan yang panjang dan ada bacaan yang pendek. Tapi saya rasa ini adalah bacaan yang paling kata orang yang baca pendek dan senang ingat, senang hafal. Jadi kita tak mencelaru dengan niat dan sebagainya. InsyaAllah. Selain daripada itu, apabila kita pergi ke tanah suci, kita adalah dalam golongan orang yang musafir, iaitu mengembara. Dan antara perkara yang kita perlu tahu ialah solat jamak kasar, solat jamak dan kasar, iaitu dilakukan ketika dalam perjalanan yang melebihi 2 marhalah. 2 marhalah itu dikatakan 91 km, ada yang kata 98 km, yang ada yang katakan 86-80 km. Jadi kita ambil secara umumnya selepas 100 km kita dah boleh jamak dan kasar. Dan orang yang tidak melakukan kemudahan yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita ni, Allah Ta'ala anggap kita sebagai orang yang sombong. InsyaAllah. Jadi Allah Ta'ala dah bagi kita kemudahan, kita gunakan dia untuk memudahkan kita di dalam perjalanan. Sekali lalu saya terangkan jamak artinya adalah himpun, iaitu menghimpunkan 2 waktu solat dalam 1 waktu. Kasar artinya memendekkan 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jamak terbagi kepada 2, iaitu jamak takdim, solat awal waktu yang pertama, dan yang kedua jamak takhir, solat di waktu akhir yang kedua. Solat jamak hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Dan solat subuh kita tak boleh jamak kerana dia dah memang 2 rakaat. InsyaAllah. Jamak takdim
adalah dalam waktu zuhur, iaitu solat zuhur 2 rakaat, selepas itu kita solat asar 2 rakaat. Itu jamak takhir. Kalau jamak takhir, maknanya kita solat dalam waktu asar. Kita solat dalam waktu asar 2 rakaat, lepas itu kita solat zuhur 2 rakaat. Saya rasa tuan-tuan faham, saya tak perlu tekankan lebih lanjut kerana kita bersempurkan masa. Saya akan lalukan slide ini dengan cepat. Itulah palingnya. Selain daripada itu, ini penting bagi orang yang nak mengerjakan haji dan umrah, dia kena faham akan perjalanan dia, iaitu bermula daripada Kuala Lumpur, kita pergi ke Jeddah, daripada Jeddah kita pergi ke Madinah, daripada Madinah kita akan masuk ke Bandar Suci Mekah, daripada Mekah kita balik ke Jeddah, daripada Jeddah kita balik ke Kuala Lumpur. InsyaAllah ini peta yang saya lakarkan lebih kurang. Ini adalah Malaysia. Kita akan naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur pergi ke Jeddah, daripada Jeddah kita akan pergi ke Madinah, daripada Madinah kita pergi ke Mekah, dan daripada Mekah balik ke Jeddah, daripada Jeddah kita akan balik ke Kuala Lumpur. Ini package yang broker sediakan selama 12 hari 10 malam. Sekiranya kapal terbang yang kita naik itu dia transit di mana-mana di antara perjalanan ini. Kalau kita naik PIA, India Airlines, dia akan transit di Karachi atau Lahore. Kalau kita naik International Airways, iaitu Dhaka Airways, kita akan transit di Bangladesh, di Dhaka. Transit 2 jam ataupun 1 hari ataupun 1 malam. Kemudian kita akan selalu perjalanan pergi ke Jeddah. InsyaAllah itu bergantung pada penerbangan. Tapi yang lokal sediakan package untuk kalian semua adalah naik Air Asia, kalau tak silap saya. Dia tuan lagi Air Asia. Air Asia selalunya dia direct flight. Direct flight sama dia akan landing di Jeddah ataupun dia akan terus di Madinah. Ini memudahkan perjalanan kita. Jadi untuk jemaah yang bakal untuk pergi ke Tanah Suci Mekah, untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah, pertama yang dia kena faham ialah keseluruhan perjalanan dulu secara umum. Saya tunjukkan ini adalah peta tanah Arab. Tanah Arab yang mana Jeddah letak di situ, di situ Mekah dan Madinah di atas itu. Ini peta Arab Saudi. Dan sekelilingnya adalah Yaman, Oman. Kalau kita tengok Ethiopia, Sudan, Egypt, kita nampak Iraq di sana. Ini adalah peta tanah Arab. InsyaAllah. Okey, memulakan perjalanan daripada Kuala Lumpur. Setiap jemaah akan bermula di Kuala Lumpur, sama ada dia tinggal di Penang, atau dia tinggal di Bangi, atau dia tinggal di Melaka ke. Selalunya penerbangan akan bermula di Kuala Lumpur, KLIA 1 ataupun KLIA 2. Okey. Di Kuala Lumpur seperti biasa bermula di Kuala Lumpur, sama ada KLIA 2 atau LCCP. Kita akan selalunya para jemaah diminta hadir 3 atau 4 jam lebih awal daripada waktu penerbangan. Sekiranya penerbangan katakanlah pukul 5 petang, tuan-tuan kena berada di airport sekurang-kurangnya pukul 1 ataupun pukul 2 dah hadir di airport. Jadi apabila sampai di airport awal, pertama sekali nasihat saya ialah pergi makan. Isi perut dulu, makan dulu. Pasal bagi orang yang biasa main kapal terbang, naik kapal terbang, perkataan delay bagi kapal terbang ni adalah biasa. Delay 2 jam, delay 3 jam. Jadi apa hal pun kita makan dulu, lepas makan baru kita pergi, kata orang, tunggu di balai berlepas. Setelah tu, setelah menunggu tu kita tak tahu berapa lama kita nak tunggu untuk dipanggil masuk ke kapal terbang. Bila dah dipanggil, kita berkumpul bersama keluarga, bermaaf-maafan, berpesan-pesan antara keluarga sebelum meninggalkan mereka. InsyaAllah selepas itu kita akan cek imigrasi di airport KLIA atau KLIA 2 ataupun LCCT. Cek imigrasi, selepas cek imigrasi kita akan masuk ke ruangan zon bebas cukai untuk melalui immigration di situ, dan kita akan berada di ruang menunggu sementara sebelum menaiki pesawat. Di sini akan berlakunya delay selama 3 jam, 4 jam. Kapal terbang konon foggy lah, dia kata tak kabus, tak boleh terbang dan sebagainya. Jadi sekiranya kita tak makan dulu tadi, kita akan kelaparan di sini. Apabila kita lapar, dia mengganggu ibadat yang akan kita ibadat yang tidak kita lakukan. Okey. Setelah menunggu, apabila diberitahu bahawa kapal terbang telah bersedia,
Jangan tengok itu kapal terbang apa, rasa ini sebagai kata orang sebagai sampel untuk tunjuk kat tuan-tuan. Apabila kapal terbang telah bersedia, tuan-tuan akan menaiki kapal terbang, dan kapal terbang pun akan berlepas. Apabila kapal terbang berlepas, dan itu adalah antara pemandangan di atas kapal terbang, dan kita akan nampak pertukaran cuaca, pertukaran waktu daripada siang masuk ke malam. Dan kapal terbang akan mendarat di Jeddah. Ini adalah pandangan daripada atas. Masa kapal terbang tu pusing, kita akan nampak indahnya, cantiknya pandangan daripada udara kota Jeddah. Begitu lebih kurang. Dan di Jeddah kita akan melepasi immigration. Ini adalah keadaan yang berlaku setiap hari di immigration di Jeddah. Kita tengok Pak Arab tu, kita kata dia sombong. Sebenarnya setiap hari berpuluh-puluh ribu orang masuk ke negara dia, dan dia pun tak larat nak cop pasport dah. Tangan dia dah lebih dan nak cop pasport tu. Jadi dia macam layan tak layan, itu adalah dugaan kat atas diri kita semua. Kita kadang-kadang tunggu dia dah sampai dekat kaunter dia tu, dia nak cop, dia tahu telefon dia lebih, dia akan jawab telefon dulu. Dia tak akan cop pasport anda. Dia jawab, dia cakap bonggang, dia cakap dengan kawan dia, lepas tu dia berhenti, dia letak cop, kita tunggu dia. Sabar, itu perkara, antara perkara yang berlaku di sana. Pasal setiap hari berpuluh-puluh ribu orang masuk dan dia pun tak larat nak layan. Dia kata aku tak panggil kau datang, dia kata kau yang nak datang negara aku. Dan kita fikir oleh kerana Kaabah tu berada di dalam negara dia, kita terpaksa juga masuk negara dia. Kalau sombong macam mana dia pun, kita pasal tahu itu adalah ujian Allah Ta'ala terhadap diri kita. So di sini saya rasa makan sejam atau 2 jam kita nak lepas daripada pegawai imigrasi yang duduk di sini. Orang ni memang tu kerja dia, cop dan tak ada lain lah. InsyaAllah selepas tu, apabila kita lepas, kita akan berada di terminal ketibaan dan kita berkumpul semua jemaah untuk menaiki bas menuju ke Jeddah, menuju ke Madinah. Apabila bas datang, semua para jemaah diberitahu dan kita akan menaiki bas dan bas akan bawa kita menuju ke Madinah. Di sini sebenarnya ibadat umrah belum bermula. Kita belum memulakan lagi ibadat umrah. Umrah akan berlaku ketika kita nak keluar daripada kota Madinah menuju ke Mekah. Di sini kita masih bersantai lagi dalam perjalanan. Kemudian itu adalah pemandangan orang kata R&R dia. Dia tak semacam kita di sini. Banyak pokok-pokok di tanah Arab yang kita nampak, tanah lapang, debu, bukit bukau, itu saja. Kita takkan jumpa pokok. Okey. Dan apabila dia berhenti di area itu, kita boleh makan lah. Dan di sana alhamdulillah kita jumpa beras panjang-panjang semua. Kita tak jumpa beras-beras hancur yang patah 12 atas 10 dan sebagainya. Dan antara makanan dia lain tak ada, itulah ayam dengan nasi. Nasi kalau kita sini kita kata nasi biryani, nasi mandi dia ayam tu. InsyaAllah makan, selepas makan, okey, itu pun angkat tangan dengan kita pun naik bas balik dan kita akan menuju ke kota Madinah. Ini adalah gambaran kota Madinah, dan kalau kita tengok, Madinah adalah kota yang bersih, cantik, aman dan nyaman. Kalau misalkan kita pergi di dalam bulan 12 ini, di sana adalah musim sejuk sekarang. Memang sejuk, kita kena pakai coat, kena pakai jaket tebal-tebal. Okey. Ini adalah pemandangan kota Madinah. Kalau kita tengok, Madinah adalah kota yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Itu sebab Rasulullah dia daripada Mekah, dia berhijrah ke Madinah, dan dia kata dia suka akan kota Madinah, dan dia duduk, dia tinggal di kota Madinah sehingga dia wafat. Ini adalah gambaran kota Madinah. Kalau kita tengok, bersih, cantik, aman, nyaman, dengan sejuk dia dengan orang-orang di Madinah tu memang orang yang kata orang yang peramah, yang very friendly dengan kita. Kalau jumpa kita marhaba, dia kata anda Malaysia, dia tanya kita bila kita anak kita Malaysia, dia akan tanya kita Anwar Ibrahim ke Aziz kan, dia akan tanya kita anda Anwar Ibrahim, dia tanya, dia kenal Anwar Ibrahim kita InsyaAllah. Dan ini gambaran kota Madinah ketika malam. Dan
Dan kenapa Madinah tadi saya dah terangkan sikit lebih kurang, kerana Madinah adalah tempat kita bersua dengan Rasulullah. Kerana di Madinah itu terletaknya satu orang Masjid Nabawi, yang mana asal dia Masjid Nabi di situ kecil dan sekarang ini dah besar. Ini adalah gambaran, sekali lagi saya tunjukkan bahawa kota Madinah itu dia begitu, yang mana kita nampak jalan di sekeliling dia itu, dan di sini adalah hotel-hotel tempat tempat jemaah kita tinggal, dan ini adalah kawasan Masjidil Haram. Ya. Dan di sini letaknya perkuburan Baqi', ya, dan makam Rasulullah terletak di dalamnya. Ya. InsyaAllah tuan-tuan di sana tuan-tuan akan rasa yang hebat di masjid ini, dia besar, terlalu besar. Sehingga kan kalau kita tengok dia punya perbandingan dengan hotel jadi kecil, dan kawasan masjid itu beratus kali lebih besar, ya. InsyaAllah. Itu adalah lakaran kota Madinah, ya. Dan ini adalah gambaran Masjid Nabawi. Ini yang orang kata Masjid Nabi, ini dia, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini besar. Kalau kita tengok jemaah dekat luar itu semua jemaah ni dalam sah duduk sembahyang. Dan di sini jemaah perempuan, di sini jemaah lelaki, dan di sini adalah standar dia. Dan kita nampak tiang-tiang itu adalah kayu yang akan diorang buka pada masa-masa tertentu. Dan selain daripada itu, apa yang ada di dalam Masjid Nabawi ialah Raudah, iaitu Taman Surga. Taman Surga ini satu ketika di zaman Rasulullah dulu, inilah tempat Rasulullah duduk dengan para sahabat. Dia menyampaikan dakwah kepada para sahabat, dan antaranya adalah seperti orang kata, selain daripada itu, dia juga merupakan tempat yang kata wujudnya ataupun lahirnya para ulama yang terkenal di dunia. Di sini dikatakan gudang ulama. Orang-orang yang percaya kepada Islam ketika zaman Rasulullah, di sinilah tempat orang bersyukur. Dan Nabi mengatakan antara tempat yang paling makbul doa adalah di Raudah. Dan Raudah juga dikatakan taman surga. Kita tak nampak dia seperti surga sebenarnya. Dia kita nampak dia seperti di dunia ni, kan kita nampak tiang-tiang yang apa kata orang dalam ukiran-ukiran Arab dan sebagainya. Dan yang dikatakan surga itu kerana di situ tempat yang paling makbul berdoa. Di situ tempat yang kita sepatutnya bermunajat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa, minta apa saja yang kita nak. Yang nak bagi adalah Allah Ta'ala. Nak minta anak kita lulus special ke, nak minta kesihatan baik ke, apa sebagainya, itulah tempat yang paling mudarat. Nak minta kaya ke, itu atas Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Itu yang dikatakan Raudah. Bezanya Raudah di dalam masjid itu ialah ianya di kawasan itu berkapet, hijau, dan tiang dia adalah tiang yang nampak bentuk lama. Itu tiang dia, kita nampak tiang-tiang bentuk lama. Dan selain daripada Raudah, di kapet dia color merah. InsyaAllah. Dan di Raudah ni adalah tempat yang paling susah kita nak masuk, paling susah kita nak mengerjakan solat, kerana orang senantiasa ramai di situ. Selain daripada itu, terletaknya makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di sebelah Raudah itu, disitulah terletaknya makam Rasulullah dan para sahabat. InsyaAllah. Kemudian di sebelah kanan kubur adalah di sebelah kanan masjid terletaknya Baqi', iaitu tanah perkuburan. Yang mana tanah perkuburan ini, disitulah terletaknya perkuburan para nabi, isteri-isteri nabi, anak-anak nabi, imam-imam yang terkenal sebelum ni, seperti Imam Malik dan sebagainya, Imam Hanafi dan sebagainya. Itu adalah tanah perkuburan.